Dan beberapa hari ini kita banyak mendengar laporan mengenai pembabitan pegawai atasan agensi kerajaan yang terlibat dalam isu rasuah dan salah guna kuasa. Dan apabila ia melibatkan kepada agensi kerajaan ini maupun syarikat berkaitan kerajaan JLC, pastinya ia berkisar kepada kepentingan awam. Jadi untuk kita mendalami mengenai isu ini, apakah yang kerajaan harus lakukan untuk bendung isu ini, dan juga kita ingin mengetahui adakah sudah tiba masanya kerajaan menghebahkan individu yang terlibat ini kepada umum. Dan untuk itu kita akan bersama Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik Datuk Seri, apa perlu kita faham mengenai isu rasuah dan salah guna kuasa ini? Kita ingin melihat kepada kepentingan awam. Apa risiko dan ancaman sekiranya ia terus berleluasa, Datuk Seri? Rasuah ini merupakan satu kanser. Jadi jika sekiranya sebuah negara itu merupakan negara yang kuat rasuah, maka sudah tentu ia akan merosakkan imej negara. Yang kedua, banyak daripada wang-wang itu telah terkeluar dengan tak sah. Yang ketiga, kita dapati bahawa jarang sekali pelabur akan pilih negara ini sebagai negara untuk melabur. Itu antaranya. Selain daripada itu, sudah tentu ia akan memberi kesan negatif kepada rakyat. Yang mana duit yang kata hilang lebih kurang 60-70 bilion setahun itu, wang-wang daripada kerajaan itu, kita dapati ia boleh digunakan untuk orang-orang kampung dan juga orang biasa. Itu habis begitu saja disalahgunakan oleh orang berkuasa lah, terutama sekali ahli-ahli politik yang nakal dan juga ada setengah daripada pegawai kerajaan. Datuk Seri, adakah sudah tiba masanya kerajaan bertindak seagresif yang mungkin untuk banteras rasuah ini? Tidak kira mereka ini berjawatan rendah maupun berjawatan tinggi. Bagaimana pula tahap pembokaran isu rasuah dalam negara kita melihat kepada apa yang Datuk Seri perhatikan? Yang pertama, saya rasa sudah tentu kita keadaan rasuah di negara ini tenat dan ada beberapa cara supaya kita pastikan bahawa kita elakkan daripada rasuah. Yang pertama, kita hendaklah ada iktizam politik yang ikhlas daripada pihak pemerintah. Yang kedua ialah supaya kita juga dapati agensi penguatkuasa kita supaya dia lebih bebas dan sebagainya, dan termasuk pegawai negara. Yang ketiga ialah sokongan daripada masyarakat. Tapi sudah tentu sampai masanya masyarakat kita hendaklah menentang perasuah dan pastikan apabila kita memilih dalam pilihan raya akan datang tu, pilih ahli-ahli politik yang benar-benar bersih sebaik-baiknya. Jika tidak, saya kira negara kita tidak ada masa depan yang cerah lah. Datuk Seri, kebanyakan isu rasuah ini boleh saya katakan didominasi oleh jawatan yang tertinggi. Mereka ini terdedah kepada salah guna kuasa, terutama dalam pemberian tender maupun isu rasuah yang lain. Adakah sudah tiba masanya kerajaan mendedahkan mungkin ada syarikat-syarikat yang didakwa dinaungi oleh orang yang berjawatan ini untuk tujuan ataupun untuk membuat aktiviti tidak sihat itu? Ini di luar negara dikenali sebagai beneficial ownership. Maknanya ia pertama kali kes yang amat besar didedah semasa kertas putih ataupun Panama Paper, iaitu dalam Panama Paper ni investigative journalist telah membongkar lebih kurang 142 ahli politik, termasuk juga di negara-negara di kawasan kita ini dan juga 12 negara. Jadi ia telah membongkar tengok sebenarnya siapa tuan punya hak milik syarikat ataupun hak milik harta tu. Jadi kebanyakan daripada mereka ini telah menggunakan nama orang lain. Jadi apa yang kita takut ialah apabila disorok itu, makna kita tak tahu pemilik yang sebenar. Yang kedua, kita tak tahu sama ada semua kewangan itu adalah cara yang sah atau tidak, ataupun mereka menggunakan untuk pengubuhan wang haram. Yang ketiga, kita dapati ada setengah daripada mereka ini, ahli-ahli politik yang nakal ini, yang tidak berintegriti, lari daripada cukai dan juga lari daripada agensi penguasa. Jadi mereka akan menyimpan wang di offshore account ataupun account di pesisiran tu, banyak di dunia ini. Jadi kita takut juga yang mana ada juga yang mempunyai syarikat ni, hak milik syarikat ni ataupun hak milik syarikat ni kita takut dipunyai oleh organisasi kriminal ataupun teroris. Jadi mereka menggunakan syarikat-syarikat kerana untuk
pengubahan wang haram dan juga menggunakan dengan cara yang tak baik. Jadi itu merupakan patut ada di negara kita ini. Saya dapati kita pun telah mengikuti iaitu syarikat SSM telah pun memperkenalkan satu peraturan yang dikenali sebagai beneficial ownership ni. Tapi itulah saya berharap harga ia apabila sudah diperkenalkan pada awal tahun ni dan dikuatkuasa 6 bulan kemudian, saya berharap ia lebih efektif dan juga kita menjalankan tugas dengan baik. Sebab kalau tidak, saya rasa kalau kita tidak mempunyai kepakaran, tidak ada software yang baik, tidak mempunyai kepakaran dari segi penyiasatan, saya rasa agak sukar. Dan juga kita punya denda, saya ingat tak berapa banyak, 50,000 gitu. Kalau ada kita tak laporkan siapa empunya sebenar kan, beneficiary ini. Jadi satu lagi ialah kita pastikan bahawa kita jangan takut apabila kita menyiasat ataupun siapa saja yang tidak melapor dari masa ke semasa, termasuk orang-orang yang berkuasa dan juga terparuh politik ataupun kita panggil political exposed person ya. Kita jangan takut tapi kita menjalankan tugas, sudah tentu masa depan kita saya rasa akan bertambah cerah. Itu sebabnya di UK dan juga di Amerika Syarikat ya, denda dia adalah begitu tinggi sekali apabila seseorang itu tidak mahu atau tidak memberi bukti-bukti yang benar siapa empunya syarikat. Datuk Seri, bagaimana pula dengan syarikat-syarikat ataupun individu yang menjadi kroni kepada orang yang berjawatan ini? Adakah mereka juga boleh disiasat ataupun boleh kita dedahkan syarikat ini adalah berkenaan dengan siapa, berkenaan dengan individu siapa? Mungkin boleh kita jalankan juga. Itu boleh. Itu sebabnya jika sekiranya ia dimasukkan di dalam akta SPRM, saya rasa ia lebih efektif sebab sekurang-kurangnya mereka ni bukan saja mempunyai kuasa yang besar, bahkan juga boleh membongkar siapa tuan punya milik syarikat ataupun harta dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu perkara, bukan saja apabila dia isytihar tu bukan saja sesuatu empunya kita tahu, bahkan juga maklumat itu boleh diguna dan juga merupakan satu yang lebih transparansi yang dikenaki oleh piawan-piawan antarabangsa. Yang ketiga ialah sudah tentu maklumat ini boleh digunakan apabila kita melanggar undang-undang, boleh digunakan, diambil tindakan oleh agensi-agensi kuasa seperti SPRM dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu perkara yang patut kita berhati-hati sebab jika sekiranya kita menyorok nama kita kan dalam syarikat, iaitu kita terlibat dalam kegiatan rasuah, simpan duit dalam syarikat di pesisiran offshore dan sebagainya, di pesisiran akaun pesisiran offshore account sebagainya, sudah tentu lambat laun kita akan ditangkap dan didakwa dan akan diekspos. Tapi peranan satu lagi ialah peranan investigative journalist di Malaysia ini. Patut mereka ni lebih memain peranan yang baik dan juga lebih main peranan yang lebih agresif supaya kita dapat membongkar siapa sebenarnya empunya syarikat-syarikat yang besar sedangkan ia diberi nama di bawah kroni. Jadi itu menunjukkan bahawa itu sebabnya kita dapati ada ahli-ahli politik yang tak nampak ada kepunyaan syarikat, tetapi kita selain daripada itu mereka mempunyai wang yang begitu banyak, mungkin daripada political donation atau mereka mempunyai syarikat sendiri yang mana memberi ataupun mereka bubuh nama-nama penama-penama lain. Jadi kadang-kala ada juga di kalangan mereka ini yang nakal-nakal, ahli politik dan juga pekerjaan menggunakan kedudukan mereka itu memberi kontrak kepada kroni, sedangkan kroni itu ataupun syarikat tersebut itu adalah kepunyaan mereka, cuma bubuh nama orang lain sajalah. Okey, baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sattar atas perincian itu.